Shalom saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹，主内平安。 senang sekali boleh bertemu dengan saudara dalam ibadah ini. 我们何等欢喜能够在一起敬拜！ Kita akan belajar firman Tuhan. 我们要一起学习神的话语。 Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. 读经之前，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami berterima kasih. 我们在天上的父，我们感谢你， Kami boleh datang ke hadirat Tuhan adalah anugerah Tuhan. 我们来到你的面前，因着你的恩典， Kami persiapkan hati untuk belajar 我 firman-Mu. 们预备心要学习你的话。 Urapi kedua hamba-Mu 求你恩膏两位仆 dan 人， urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. 恩膏每一位听到的弟兄姊妹。 Berfirmanlah kepada kami, 求主对我们说话， hati kami sudah siap sedia. 我们的心已经预备好。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Kita baca satu ayat di dalam Alkitab, 我们读一节圣经上的经文， yaitu Roma pasal ke-1 pasal pertama ayat ke-16. 罗马书第1章16节。 Roma pasal pertama ayat ke-16. 罗马书第1章16节。 Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Roma pasal pertama ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 经上记着说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希腊人。” Sampai di sini kita membaca Alkitab. 我们读经就到这里。 Saudara sekalian, dalam salah satu halaman website milik pendeta Billy Graham, saya membaca beberapa cerita berikut ini. 在格里汉牧师的服饰主页上，牧师读到这样几则故事。 Yang pertama cerita tentang seorang pemuda pejuang kemerdekaan di sebuah negara Eropa Timur. 在东欧的有一个自由战士的年轻人， Dia mendapatkan tawaran pekerjaan yang mendapat gaji yang sangat tinggi, 他接受的这样的一个提议，就是他有更高的薪水， yaitu menjadi pembunuh bayaran. 成为一名职业杀手。 Dalam proses untuk menerima tawaran tersebut, 当他在考虑这项提议的时候， dia mendengar Injil, 他听到了福音， lalu dia bertobat, 他悔改， akhirnya dia tolak tawaran tersebut. 然后他拒绝了这项提议。 Ada lagi cerita seorang perempuan berusia 22 tahun. 另外一个故事，一个22岁的女子， Dia hidup dalam siksaan batin yang luar biasa 她饱受身心折磨， karena dia sering berzina dan aborsi. 因为她不断的犯淫乱，而且怀孕并且流产。 Satu waktu dia mendengar Injil, 当她听到福音之后， dia membuka hati percaya Yesus. 她打开心门接受主耶 Dia 稣。 mendapatkan kelepasan karena dia tahu dosanya diampuni. 她因为罪得赦免而得释放， Lalu dia mendapatkan kekuatan untuk tidak berzina dan tidak aborsi lagi. 她重新得力，不再犯淫乱，而且不再做流产。 Lalu ada cerita seorang pelajar putri. 另外一个是一个女学生， Dia kumpul kebo dengan pacarnya. 她与男朋友同居， Dia mendengar Injil dan dia percaya. 她听了福音悔改， Lalu dia mengabarkan Injil kepada pacarnya. 她向男友传福音， Pacarnya juga percaya. 她的男友也相信福音。 Sekarang mereka suka bertemu, 他们现在仍然彼此见面， bukan untuk berzina dan berdosa, 不是为了犯淫乱，不是为了犯罪， tapi untuk belajar kebenaran. 乃是要学习真理。 Saudara, semua cerita di atas membuktikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bukan sebuah deklarasi yang kosong. 上面的一切故事说明了福音是有大能的，不是一项空空的宣告。 Saya percaya ketika Rasul Paulus menulis kalimat ini, 我们相信，当保罗在写这节经文的时候 dia，sedang menceritakan pengalaman pribadinya. 他也正是在为自己做见证。 Ia dulu adalah seorang yang sangat membenci Kristus. 以前他是非常痛恨基督的人， Namun tiba-tiba dia menjadi seorang yang begitu memuja Yesus Kristus. 但是他却突然间成为主耶稣的跟随者， Ia bahkan rela menderita untuk Kristus. 他愿意为基督受苦， Ditangkap, ditahan, bahkan mati untuk Yesus Kristus. 被抓、被关监狱，甚至为基督受死。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样？ Karena dia bertemu dengan Injil. 因为他遇见了福音， Hidupnya diubah oleh Injil. 他的生命被福音所改变。 Jadi ketika Paulus menulis kalimat ini, 当保罗写这节经文的时候， dalam hatinya ia bersaksi. 他心里做见证， Yes, benar. Apa yang saya tulis itu benar. Karena pengalamanku membuktikan.
对，那就是我，因为我写的，我可以做见证，我可以证明。 Sebenarnya bukan hanya Paulus yang membuktikan hal ini. 其实不只是保罗可以证明这一点， Banyak di antara kita saudara-saudari yang hadir dalam kebaktian di tempat ini. 但今天的聚会的弟兄姊妹， Kita juga memiliki pengalaman yang sama. 我们也拥有和保罗一样的见证。 Dulu kita adalah budak dosa. 以前我们是罪的奴仆， Kita hidup di dalam dosa. 我们活在罪中， Dan kita akan mati binasa di dalam dosa. 我们在罪里死，我们在罪里灭亡。 Tapi sekarang sejak kita kenal Yesus Kristus, 当我们认识了基督以后， Injil mengubah kita. 福音改变了我们， Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. 我们现在是义的奴仆， Kita hidup bagi Allah. 我们为神而活， Ini adalah Injil. 这就是福音。 Karena itu saudara sekalian, 正因如此， setiap orang membutuhkan Injil. 每个人都需要福音， Karena Injil adalah kekuatan Allah. 因为福音是神的大能， Berkuasa untuk menyelamatkan kita. 可以拯救我们， Berkuasa untuk mentransformasi kehidupan 可以使 kita. 我们的生命更新。 Karena itu saudara sekalian, 因为如此， kalau hari ini saudara belum percaya Yesus, 如果今天你还没有信福音， saudara belum buka hati terima Injil, 你还没有打开心门接受福音， bukalah hati terimalah Injil. 打开你的心门接受福音， Karena Injil dapat menyelesaikan masalah dosamu, 因为福音可以解决你罪的问题， memberi Anda hidup yang kekal. 赐给你永远的生命。 Kalau hari ini Anda sudah percaya Tuhan Yesus, 如果今天你已经相信了耶稣， kabarkanlah Injil ini. 去传福音。 Yesus menitipkan Injil ini di dalam tangan saudara, 主耶稣把福音交在我们的手上， supaya orang-orang sekitar kita, 使得我们周遭的人， mereka belum percaya Yesus 那些 Kristus, 还没有信主的人， kita tahu mereka akan binasa. 我们知道他们将会灭亡， Kita kabarkan Injil 我们向他们传福音， supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. 使得他们被神所拯救。 Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, 刚才我们所读到的经文， kita belajar dua hal yang sangat 我 penting. 们学到2点非常重要的信息。 Yang pertama, 第一， kita bertanya apa itu Injil? 我们问什么是福音？ Apa artinya percaya kepada Yesus Kristus? 信耶稣是什么意思？ Dalam bahasa asli, Injil itu berarti kabar baik. 就原文说，福音就是好消息， Jadi dalam bahasa Yunani, Injil itu artinya kabar baik. 所以希腊文的原文福音就是好消息。 Mengapa Injil disebut kabar baik? 为什么福音被称为好消息？ Karena Injil dapat menyelesaikan masalah terbesar umat manusia. 因为福音可以解决人类最大的问题。 Mengapa manusia saling membenci? 为什么人彼此相恨？ Mengapa manusia saling membunuh? 为什么人彼此相杀？ Mengapa kita hidup menderita? 为什么我们生活在受苦？ Mengapa kita banyak masalah? 为什么我们会有很多的问题？ Akarnya adalah dosa. 根源就是罪。 Bahkan kalau dosa ini tidak dibereskan, 如果我们的罪得不到解决， sampai mati nanti manusia akan masuk neraka. 直到我们死，我们就会下地狱。 Tidak ada satu apapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini, 没有任何的方法可以解决到我们的罪的问题， kecuali Injil, 除了福音， yaitu berita tentang Yesus Kristus. 就是关于耶稣基督的消息。 Karena begitu besar kuasanya, 因为福音是有何等的大能， maka Injil adalah kabar baik. 所以福音就是好消息。 Coba bayangkan kalau hari ini teknologi berhasil menemukan satu obat ajaib. 如果我们想象一下，如果今天的科技足够高，可以发明出一种很好的药物， Obat itu bisa menyelesaikan, bisa menyembuhkan semua penyakit. 这个药物可以治疗所有的疾病。 Sakit kepala minum itu sembuh. 头痛喝了它就会好， Sakit kanker minum itu sembuh. 癌症喝了它也会好， Encok-encok minum itu juga sembuh. 痛风喝了它也好了。 Banyak penyakit, semua penyakit minum itu sembuh. 所以无论什么病喝了它就会好。 Sekarang belum ada obat itu ya. 现在还没有这种药 Tapi 哈。 satu hari ditemukan obat itu. 如果有一天发现了这种药， Pasti itu disebut kabar baik. 所以这个就是好消息， Kabar baik bagi manusia. 对人类来说是好消息， Karena obat yang paling manjur sudah ditemukan. 因为这个药已经被我们遇见了。 Alkitab hari ini memberitahukan kita. 今天圣经告诉我们， Ada kabar baik yang lebih besar. 还有更大的好消息， Yaitu Yesus mengasihi manusia. 就是耶稣爱世人。 Dalam Roma pasal pertama ayat 3 sampai 4. 在罗马书第1章3到4节， Itu menceritakan apa isi daripada Injil. 所以那里说到了福音的内容是什么？ Isinya bahwa Allah mengasihi manusia. 内容就是神爱世人， Meskipun manusia berdosa. 即使是人犯了罪， Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia. 神差基督到世上来， Mati bagi manusia. 为了人而死， Bangkit mengalahkan dosa. 而且复活胜过罪恶，复活。 Karena kasihnya, 因为爱， Yesus kembali ke surga. 神
基督回到天上， Satu hari akan datang kembali. 还有一天还会再来。 Saudara, itulah isi daripada Injil. 这就是福音的内容。 Karena itu kalau orang mengabarkan Injil, 如果人去传福音， tidak boleh terpisah dari pengakuan bahwa diri adalah orang berdosa. 如果去传福音，离不开承认自己是个罪人。 Kita harus mengaku kita berdosa, 我们要承认自己是罪人， tidak dapat menyelamatkan diri 我 sendiri. 们无法自救， Kemudian menerima karya Yesus Kristus. 而且要接受主耶稣的大功。 Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. 他为我们在十字架上舍命， Percaya kepada dia mendapat hidup yang kekal. 而且我们要接受他，得到永远的生命。 Dalam pengalaman saya mengabarkan Injil, 在牧师传福音的经历当中， kadang-kadang saya menemukan orang percaya Yesus dengan alasan yang salah. 很多的时候会遇到一些会遇到一些人，他们信耶稣的动机是不对的。 Yang paling umum adalah ketika orang dalam masalah. 最普遍的动机就是他们遇到了困境， Misalnya ada orang sedang sakit keras, 比如说有人得了重病， belum sembuh-sembuh. 还没有痊愈， Ada orang datang kepada dia berkata, 有人对他说 kamu percaya Yesus, 你相信耶稣， percaya Yesus pasti kamu sembuh. 如果你相信了耶稣，你病就好了。 Akhirnya dia percaya Yesus. 最后他相信了耶稣。 Bagi saya dia belum beriman. 对我来说，他还没有信心， Karena dia belum merasa dirinya berdosa. 因为他还没有觉得自己是个罪 Dia 人， belum meminta Yesus mengampuni dia. 他还没有求耶稣赦免他的 Dia 罪， percaya Yesus hanya untuk sembuh saja. 他相信耶稣只是为了病得医 Ini 治。 pekabaran Injil yang tidak benar. 这是不是真正的传福音， Atau ada orang terlilit utang yang banyak, 因为有人债台高筑， tidak bisa menyelesaikan utangnya. 不可能还清欠债。 Orang datang kepada dia, 有人对他说 percaya Yesus. 相信耶稣， Habis percaya Yesus, 当你信耶稣以后， utangmu akan lunas. 然后你的债就还清了， Akhirnya dia percaya. 然后最后他也信了耶 Ini 稣。 juga pekabaran Injil yang salah. 这也是传福音的错误方式。 Pekabaran Injil yang benar 正确的传福音的方 harus 式， menghadapkan orang itu dengan dosa, 因为要让他面对自己的罪， supaya dia sadar dirinya berdosa, 让他意识到自己是罪 tidak 人， mampu menyelamatkan diri 不可 sendiri, 能自救， lalu datang kepada Yesus, 然后来到耶稣面前， membuka hati percaya Yesus. 打开心门接受耶稣， Itu baru keselamatan. 他才得救。 Ada satu pengalaman yang lain. 有另外一个经历， Ada seorang datang dan berkata kepada saya, 有人对牧师说 Musa, saya mau percaya Yesus.：“ 牧师，我要信耶稣。 Lalu saya tanya dia, ”然后牧师问 kenapa kamu mau percaya Yesus? ：“ 你为什么要信耶稣？ Apakah kamu mengaku kamu orang berdosa? 你承认自己是罪人吗？ Apakah kamu mengaku kamu tidak dapat menyelesaikan masalah dosamu sendiri? 还是你意识到你自己无法解决到你自己罪的问 Dan 题？ meminta Yesus menyelesaikan dosamu?” 你求耶稣来赦免你的 Dia 罪。” menjawab begini, 他这样说 tidak, saya tidak merasa orang berdosa. 没有，我不觉得自己是个罪人， Karena saya tidak melakukan dosa besar. 因为我没有犯大罪， Saya tidak berzina, 我没有犯奸淫， saya tidak membunuh, 我没有杀人， saya tidak menipu orang sampai orang bangkrut. 我也没有去骗人，导致到家破人亡。 Hidup saya lurus-lurus saja. 我的生活一帆风顺， Ya dosa kecil sih adalah katanya. 小小的罪是有的， Bohong dikit-dikit itu kan biasa. 撒个小谎是有的， Tipu dikit-dikit itu kan biasa. 骗个小人， Tapi 小小骗个人是有的， itu bisa saya selesaikan sendiri. 这个我可以自己解决。 Nah saudara, lalu saya tanya, kenapa kamu mau percaya Yesus? 然后牧师又问：“那你为什么要信耶稣 Dia bilang karena Yesus itu baik. ？”他说：“因为耶稣是好人， Semua anggota keluargaku sudah percaya Yesus. 我的家人都信了主， Maka saya ikut percaya Yesus. 所以我就跟他们信喽。 Saya kira iman ini tidak benar. 这样的信心是不对的。 Iman yang benar selalu menghadapkan orang kepada kenyataan diri sendiri. 真正的信心乃是他面对自己的罪， Dia akan merasa dirinya berdosa, 他知道自己是罪人， tidak layak di hadapan Tuhan, 不配来到神的面 dan 前， meminta Yesus mengampuni dia. 求耶稣来赦免他。 Itulah kabar baik. 这是福音， Itulah 这是好消息， keselamatan. 这是救恩。 Yang kedua, 第二点， ketika kita belajar Alkitab, 当我们学习圣经的时 di 候， ayat yang sama, Injil bukan hanya kabar baik. 福音不仅仅是好消息， Injil juga adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. 福音也是神的大能，可以救一切相信的人。 Dalam konteks surat Roma, 在罗马书的上下文中， istilah keselamatan tidak hanya berarti orang diselamatkan dari hukuman neraka dan mendapat hidup yang kekal. 真正的救恩不仅仅是好消息，不仅仅是救人脱离地狱的永远的审判。 Keselamatan juga berarti kekuatan dari Allah menolong manusia lepas dari natur dosa kehidupan sehingga hidupnya mengalami transformasi.
真正的救恩使人能够脱离到现实生活当中的罪恶的性情，经历一个更新的生命。 Dengan kata lain, Injil adalah kekuatan Allah. 另外一句话就是说，福音是神的大能， Injil berkuasa mentransformasi kehidupan orang percaya. 福音有大能的更新人的生命。 Semakin hidup, semakin mirip Yesus Kristus. 我们越活越像基督。 Izinkan saya bertanya kepada saudara. 请允许我们问： Sudah berapa lama saudara percaya Yesus? 你相信耶稣多久了？ Apakah hidup saudara terus mengalami transformasi? 你的生命是否在不断的经历更新？ Apakah karakter saudara terus bertumbuh ke arah seperti Kristus? 你的品行是不是越来越像基督？ Apakah pikiran, tutur kata, perilaku saudara mengalami perubahan semakin mirip Yesus 你的言语行为、心思意念是否越来越像基督？ Apakah orang luar dengan gampang melihat bahwa saudara adalah orang Kristen? 那是不是外面的人可以很轻易的就看见我们是基督徒？ Karena saudara menjadi mirip dengan Yesus Kristus. 因为你像基督。 Seringkali kita mendengar orang berkata hal-hal yang menyedihkan. 我们经常会听到一些令我们感到伤心的话。 Ada orang mengaku Kristen, 有人嘴上说是基督徒， bahkan aktif melayani Tuhan, 而且非常积极的去侍奉， jadi pengurus di gereja, 而且在教会也是一个领袖， tapi kehidupannya tidak benar. 但是他的生活却不好， Tetap berzina, 还是犯奸淫， tetap melakukan kejahatan, 还是做一些恶事， tetap mencelakakan orang lain. 还是把别人陷入困境当中。 Jadi hidupnya tidak mengalami kuasa Injil di dalamnya. 他的生命没有经历福音的大能。 Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, 今天神的话对我们说， kita percaya Yesus. 我们相信耶稣， Bukan hanya supaya hidup kita diselamatkan. 不仅仅是我们的生命得救， Kita percaya Yesus 我们相信耶稣， supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. 也使得我们的生命被神所改变。 Kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengubah kita. 神复活的大能来改变我们， Sehingga kita punya kesaksian yang baik. 使我们有个美好的见证。 Saya juga sering berkata demikian. 牧师也经常说， Siapakah musuh terbesar kekristenan? 作为基督徒最大的仇敌是什么？ Musuh terbesar kekristenan bukan orang yang benci kepada orang Kristen. 最大的仇敌不是那些恨基督徒的人， Bukan orang yang suka bakar gereja 不是那些烧毁教堂的人， atau menutup gereja dengan semena-mena. 不是那些关闭教堂的人。 Musuh terbesar kekristenan 基督徒最大的仇敌， adalah orang Kristen yang tidak berubah. 那些没有经历过改变生命的基督徒 Yang，mengaku Kristen tapi hidupnya tidak beda dengan orang belum percaya. 嘴上说是基督徒，但是他们的生命与那些非基督徒并无区别。 Memang benar saudara sekalian. 就是这样。 Ketika kita mendengar gereja dibakar, 当我们听到教堂被烧毁的时候， ketika gereja ditutup secara paksa, 然后教会被迫关闭的时候， ketika orang Kristen dianiaya, 当基督徒被逼迫的时候， kita sedih, 我们伤心， bahkan kita bisa marah. 我们也很愤怒。 Saya ingat puluhan tahun yang lalu di Surabaya, di daerah Surabaya terjadi satu peristiwa. 十几年前在泗水有这样的一件事情， Ada satu gereja dibakar, 有一间教堂被烧了， pendetanya ditangkap, 然后牧师被抓， istri pendetanya ditangkap, 师母也被抓， pembantunya juga ditangkap. 他家的工人也被抓， Bertiga diikat di tengah-tengah gereja. 他们3个人被绑在教会的中间， Lalu disirami minyak tanah, 然后在他们身上浇上油， dibakar hidup-hidup di dalamnya. 而且在众人眼前被活活烧 Waktu。saya baca cerita itu, 当读到这个故事的时候， hati saya panas. 牧师的心非常的愤恨。 Saya juga berdoa, kenapa Tuhan tidak turunkan api belerang menghanguskan mereka yang menyiksa orang Kristen. 牧师祷告，为什么神不降硫磺火把这些人都烧死？ Tapi jika Tuhan izinkan itu terjadi, 如果神许可这件事情发生， kita tidak perlu takut. 我们不需要害怕， Karena penderitaan dan aniaya tidak mungkin melunturkan iman sejati dari seorang Kristen. 苦难和逼迫不能够使一个真信徒的信仰坍塌， Penderitaan hanya akan memperkokoh iman kita. 苦难只会使我们的信心更加坚定。 Dalam sejarah kekristenan, 在做基督徒的过程历史当中， kapan kekristenan gereja maju paling pesat? 什么时候教会的发展是最迅猛的？ Yaitu saat gereja dianiaya, 就是在教会受到逼迫的时候， saat orang Kristen disiksa, 基督徒受苦难的时候， makin disiksa, 越受苦难， kekristenan makin bertumbuh. 基督教的发展越迅猛。 Lalu kapan gereja muncul banyak masalah? 什么时候教会出现很多的问题？ Yaitu ketika sedang aman tentram,
那就是教会一切都平静安稳的时候， mulai terjadi perpecahan gereja, 教会发生分裂， lalu mulai muncul ajaran-ajaran sesat. 还有很多的这些假教师的教导。 Contoh yang paling umum 最普遍的例子 adalah kekristenan di China. 就是中国的基督教， Dulu mereka sangat ditindas. 那个时候他们被逼迫的很强烈， Semakin ditindas, perkembangan semakin cepat. 越受逼迫，他们的发展就越迅猛。 Saat ini penindasan tetap ada, tapi sudah berkurang. 现在是有逼迫，但是没有像以前那样强 Apa 烈。 yang terjadi? 发生了什么？ Gereja mulai pecah, 教会开始分裂， ajaran sesat mulai muncul. 还有很多的异端的教导。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 正因如此， sekali lagi saya katakan musuh terbesar kekristenan bukan penindasan, bukan siksaan. 所以基督教最大的仇敌不是逼迫，不是苦难， Tapi kita yang hidupnya tidak mengalami perubahan. 乃是我们的生活没有更新的见证。 Karena itu hari ini kita mendapat satu peringatan yang sangat keras dari Tuhan. 今天我们从神领受了一个非常坚定的命令， Jangan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, 不要只是说我们相信基督， tapi kita harus buktikan iman kita dengan kehidupan yang mengalami transformasi. 乃是借着我们自己更新的生命，证明我们是神的儿女。 Itulah pelajaran pertama kita. 这是我们今天学习的第一点。 Apa itu Injil? 什么是福音？ Pelajaran kedua 第二点 adalah terletak pada kalimat Paulus yang mengatakan, aku tidak merasa malu terhadap Injil. 保罗说：“我不以福音为耻。 Mengapa Paulus mengucapkan kalimat ini? ”为什么保罗这样说？ Apa arti daripada istilah aku tidak malu terhadap Injil? 就这字面意思，什么是我不以福音为耻？ Kalau saudara membaca Alkitab TB1 bahasa Indonesia, 当我们阅读第一译本的时候， maka terjemahan kalimat ini adalah aku memiliki keyakinan teguh terhadap Injil. 当我们读到这节经文的时候，保罗说：“我对福音有一个坚定的信心。 Jadi terjemahan yang literal sesuai dengan bahasa aslinya adalah aku tidak malu. ”然后就着原文字面上的解释是：“我不以福音为耻。 Tetapi ini artinya aku memiliki keyakinan yang teguh kepada Injil. ”意思也是我为福音我有一个坚定的信心。 Istilah ini punya dua arti. 这有两个意思， Secara pasif, 有一个消极的意思， kita sepenuhnya percaya kepada Injil. 我们100%的信福音。 Kepercayaan Paulus kepada Injil adalah 100%. 保罗对福音的信仰是100%， Utuh, tidak ada keraguan sama sekali. 没有一点的左顾右盼。 Jadi karena Injil adalah kabar baik, 福音就是好消息， Injil adalah kekuatan Allah, 这是神的大能。 Paulus percaya kepada Injil seutuh-utuhnya. 保罗非常的坚定的相信福音， Tidak ada yang bisa menggoyahkan imannya. 没有任何可以撼动他的信心。 Permisi tanya saudara sekalian. 请问， Apakah hari ini saudara punya iman seperti ini? 是我们今天的我们是否有保罗这样的信心？ Apakah iman saudara tetap tidak goyah meskipun saudara sakit dan tidak disembuhkan? 无论你是病不得医治，你的信仰依然不动摇。 Apakah iman saudara tetap tidak goyah kalau saudara bangkrut dan tidak ada pertolongan? 无论或者是你破产了，然后你的信仰仍然不动摇。 Pada suatu hari saudara mengalami penganiayaan karena iman, apakah saudara tetap memiliki iman yang teguh seperti ini? 或者有一天你受到了逼迫，你的信仰是否依然不动摇？ Paulus ingin, Alkitab ingin supaya kita tetap teguh memiliki iman yang 100% kokoh ini. 圣经要求我们无论如何情况，我们的信心都要100%不摇动。 Yang kedua secara aktif artinya Paulus memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengabarkan Injil ini. 积极方面的意思就是保罗有十分火热的心去传扬福音。 Injil bukan hanya kabar baik. 福音不仅仅是好消息， Injil juga adalah berita kebanggaan bagi Paulus. 对于保罗来说，这也是对他有一个夸耀的消息。 Oleh sebab itu ayat 14, dua ayat di atasnya Paulus berkata, aku berhutang Injil kepada orang Yunani dan kepada bangsa-bangsa lain. 所以在同一章经文14节说到，保罗说，无论是犹太人、是希腊人、是希利尼人，我都欠他们的债。 Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 Rasul Paulus berkata, 在哥林多前书9章16节，保罗说 celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. 若不传福音，我便有祸了。 Kembali permisi tanya saudara sekalian. 再回来，我们再回头问一个问题： Apakah saudara punya semangat seperti ini?
我们是否有保罗这样的心力， Apakah saudara punya keinginan mengabarkan Injil? 还是你有这样传福音的渴慕？ Seringkali kita malu mengabarkan Injil. 有很多的时候，我们羞于传福音， Kita tidak berani mengabarkan Injil. 我们不勇于传福音。 Oleh sebab itu kita mohon Tuhan menolong kita. 求神帮助我们， Supaya kita berkata, kita tidak malu kepada Injil. 使得我们也像保罗一样，我们不以福音为耻。 Kita tidak hanya memiliki iman yang kokoh. 我们不仅要有个坚定的信仰， Tapi kita juga memiliki antusiasme yang tinggi untuk terus mengabarkan Injil. 我们也有一个十分火热的心去传福音。 Dari pengalaman Paulus kita memahami apa artinya percaya Yesus. 借着保罗的经历，我们考虑什么是福音， Yaitu secara penuh ya 100% meyakini Yesus adalah juru selamat 我们要100%的相信主耶稣是救主， dan tidak mendua hati karena percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. 而且我们不要对耶稣三心两意，我们相信他是唯一的救主。 Saya suka menganalogikan iman dengan cinta. 牧师经常用信仰或爱和爱情做对比。 Saya sering menasihatkan orang pasangan yang mau menikah, sebelum saya berkati, saya katakan saya berikan beberapa nasihat. 在牧师还没有为一对快要结婚的新人祝福的时候，牧师经常会这样的劝勉他们： Kalian harus membangun pernikahan di atas saling mencintai. 你们的婚姻要建立在爱的基础上。 Jika kamu mau menikah, 如果你要结婚， kamu harus 100% percaya kepada pasanganmu. 你一定要100%相信你的伴侣。 Dan jika pasanganmu 100% percaya kamu, 如果你的伴侣100%的信任你， jangan mengkhianati kepercayaannya. 你千万不要践踏你的信任。 Jika kamu tidak mau percaya kepada pasanganmu 100%, 如果你不想100%相信你的伴侣， kamu jangan menikah. 你不要结婚。 Sebab kamu akan sengsara hidup dengan orang yang selalu kamu curigai. 如果你对他还是半信半疑的话，那以后的日子就会充满痛苦。 Seperti itulah iman kepada Yesus Kristus. 这也是我们对基督的信心。 Suatu kita beriman, 当我们有了信心之后， kita 100% percaya, 我们100%的相信， hanya percaya Yesus. 只相信耶稣。 Kita tidak boleh hari Minggu ibadah di gereja, hari lain ibadah di tempat lain. 我们不可以主日在教堂敬拜，别的日子我们去别的地方敬拜。 Kita juga tidak boleh percaya kepada dewa-dewa lain. 我们也不可以相信其他的这些假神偶像。 Dalam Matius pasal 13, 在马太福音13章， Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. 主耶稣说到了一个比喻， Ada seorang pergi beli tanah. 有一个人要去买一块地 Dia，gali tanah dan temukan mutiara yang sangat berharga. 他挖到了地里藏的宝贝， Lalu dia tutup tanah itu. 然后他把那个宝贝藏起来， Dia pulang, dia jual semua hartanya. 他欢喜喜的回家，卖掉所有的一切， Semua hartanya dijual, 所有的一切变卖， dia dapat uang, 他得了钱， dia beli tanah itu. 他买了那块地， Apa artinya? 这是什么意思？ Orang percaya Yesus adalah bertemu dengan Yesus Kristus, 当相信耶稣的人，他遇见了耶稣， lalu dia tinggalkan semua kepercayaan yang lama. 他丢掉了以前所有的一切， Dia tidak sembah lagi yang lama. 他不再敬拜以前他那些所拜 Lalu 的， datang percaya kepada Yesus 他 sepenuhnya. 来到耶稣面前，完全的相信他， Itu arti percaya. 这是相信的意思。 Kita tidak boleh mendua hati. 我们不可以三心二意。 Hari ini ada orang Kristen percaya mendua hati. 现在有的人对基督的信是三心二意， Di satu pihak mengaku percaya kepada Yesus Kristus, 一方面他相信耶稣基督， tapi di pihak lain masih percaya dan bersandar kepada dewa atau ilah lain. 那另一方面他还相信那些偶像或者其他的假神， Masih percaya kepada berbagai ramalan-ramalan bintang, ramalan hongsui, ramalan-ramalan yang lain. 他还去相信那些星象的占卜呀、风水呀， Masih mencari dukun. 还去找神棍。 Saya pernah mendengar orang cerita demikian. 牧师曾听见有人这样见证过， Ketika Gunung Kawi waktu itu banyak masih jaya-jayanya banyak orang ke Gunung Kawi. 当加威山那个时候还兴旺的时候，很多人到那里去寻找， Bukan hanya orang yang belum percaya Tuhan yang ke sana. 不仅仅是外邦人没有相信耶稣的人去那里， Banyak orang Kristen juga ke sana. 很多基督徒也去那里， Cari jimat ke sana. 去那里找平安符， Ini percaya mendua hati. 这就是三心二意。 Tuhan tidak senang demikian. 神不喜悦， Kita tidak hanya
percaya dengan sepenuh hati. 我们要全然的相信。 Alkitab mengatakan kita tidak malu karena Injil, maka kita akan dengan bangga, antusias mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar. 圣经上说不以福音为耻，所以我们要非常的有荣耀，非常的夸胜，而且有火热的心去把福音传给更多的人。 Orang yang tidak malu terhadap Injil akan memiliki antusiasme yang tinggi, berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. 不以福音为耻的人，他们有一颗火热的心，有个极高的热情去传扬福音。 Sebagai penutup saudara sekalian, 作为今天的结束， saya merangkum apa yang kita pelajari pada hari ini. 我们总结今天我们所学习的， Kita mengerti apa itu Injil. 我们明白什么是福音。 Injil itu adalah kabar baik. 福音就是好消息， Kabar Yesus mati bagi kita, bangkit bagi kita, menyelamatkan kita. 主耶稣为我们受死，为我们复活，为了拯救我们。 Injil adalah kekuatan Allah 福音是神的大能， yang mentransformasi kehidupan kita. 更新我们的生命。 Lalu bagaimana sikap kita dalam percaya? 我们相信的态度是如何？ Kita harus percaya 100%, tidak boleh mendua hati. 我们要100%的相信，不要心怀二意。 Dan kita juga belajar untuk menceritakan dengan penuh antusiasme mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar. 我们也要满怀热情去传扬神的福音。 Tuhan memberkati kita. 神祝福我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kiranya Roh Kudus menolong kami, 求圣灵帮助我们， tidak hanya menjadi pendengar, 不仅仅是听到者， tapi menjadi pelaksana firman-Mu. 我们也要是行出道来。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。